di mana dia banyak berceramah di belah Kedah. Begitu juga dengan Nasib Bilahan, Tok Adi. Tok Adi banyak juga berceramah di kawasan Kedah dan sebagainya. Dan ada juga apa nama lain seperti Zulkifli Ismail dan ada beberapa artis yang nama besar. Dan termasuk Mustafa Kamal juga. Mustafa Kamal membantu saudara Husam di Putrajaya. Khalil Ghani, dan program yang saya buat, Khalil Ghani pun datang. Dan ada juga beberapa nama seperti itu, penyanyi Bruce Gag itu memang daripada zaman reformasi sudah terlibat. Begitu juga Adam Hamid, begitu juga Nasir Jani, pengarah kontroversi yang dikatakan kontroversi. Kenapa ini menjadi kontroversi? Kerana dia melawan rejim Mahathir. Jadi itu yang dikatakan kontroversi kan. Jadi dari semenjak zaman reformasi lagi mereka telah berjuang. Dan ada juga beberapa artis-artis yang artis-artis muda yang tidak apa yang dikatakan cara terus-terus menghadiri segala apa nama program ataupun ceramah sebagainya, tetapi mereka banyak memberi hujah-hujah dan menyokong Pakatan Rakyat, dan terutama sekali iaitu Faizal Tahir. Faizal Tahir banyak, walaupun dia tidak hadir dalam ceramah-ceramah dan sebagainya, tetapi dalam Twitter, dalam Facebook dia banyak menyangkal apa yang diperkatakan oleh artis-artis yang saya boleh katakan artis barisan nasional lah. Artinya seperti Muhammad Arya, Azhar Sulaiman dan sebagainya. Tapi kata-kata mereka ni banyak ditentang dan disangkal oleh saudara Faizal Tahir. Dan saya harapkan lebih ramai lagi artis-artis untuk menampilkan diri. Dengan ini saya umumkan ketibaan Tuan Nurul Izzah Anwar, Pak Ahli Parlimen, YB Ahli Parlimen Lembah Pantai ke majlis kita pada hari ini. Reformasi! 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 Ini kalilah! Ini kalilah! Ini kalilah! Majlis mengalu-alukan ketibaan YB. Persilakan. Terlalu banyak letak. Itu boleh lawan. Oh iya banyak ya. What are you doing here? Actually, oh yeah. How long have you been here for? Senior tengok ni. Pada senior dah. Silakan YB. Silakan YB. Sini. Silakan. Sila duduk. Ya, silakan. Okey. Kursi. Okey. Bagi memulakan majlis santai petang ini, saya mempersilakan saudara Zuna untuk memberikan sedikit kata-kata arahan ataupun maklumat kepada YB Nurul Izzah tentang program pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara Charles. Sama sekali kita mengalu kedatangan YB Nurul Izzah dan
kita jadi orang yang agak awal untuk mengucapkan tahniah kepada beliau kerana telah berjaya memenang Wakil Rumah Pantai. Okey, kita nak puas semua. Saya nak ulangi dan untuk pengetahuan YB juga, program hari ini adalah sebuah program yang dianjurkan oleh kumpulan kartunis independen. Dan kita melancarkan satu gerakan yang bernama Kartunis Melawan Penipuan Pilihan Raya, ataupun dalam bahasa Inggris Cartoonists Against Election Fraud. Jadi ini yang kami usahakan hari ini. Dan di sebelah sana kita tengok ada pameran ya. Pameran-pameran oleh 10 orang kartunis. Jadi bukan selalunya saya seorang, tapi ini 10 orang kartunis yang topiknya khusus kepada penipuan pilihan raya. Di pameran di sana oleh ahli-ahli kami. Dan juga ini kita di sana juga kita akan buat kerana program ini adalah program kartunis bersama rakyat. Jadi kita nak dekati isu-isu rakyat, dan supaya rakyat dapat mengambil bahagian, kita ada satu ruang di sana di mana semua orang boleh melukis atau menconteng. Dia bukan melukis, conteng janji apa saja yang nak luahkan boleh diadakan di sana. Dan kita ada juga ruang karikatur. Karikatur hari ini tidak ada bayaran yang dikenakan secara bayaran, tetapi adalah donation supaya semua orang dapat mengambil bahagian. Ada juga penjualan, dan mana kebahagiaan daripada 20% daripada penjualan apa saja yang dijual ini akan dimasukkan ke tabung CAEF, iaitu Kartunis Melawan Penipuan Pilihan Raya. Ada juga melukis sambil menderma, di mana anda melukis kita akan bagi shilling. Bila anda menderma kita akan bagi shilling, dan shilling itu digunakan untuk menyiapkan lukisan. Matlamat kami CAF ini kita akan buat pameran. Pertama sekali pameran ke seluruh negara tentang supaya membangkit kesedaran orang ramai melalui lukisan kartun tentang bahaya penipuan pilihan raya dan kenapa kita harus bangun melawan penipuan pilihan raya. Itu matlamat kami. Untuk waktu dekat kita akan menerbitkan sebuah buku kartun ilustrasi yang mengandungi bentuk-bentuk penipuan pilihan raya di Malaysia. Yang mana kita tahu di Malaysia sekarang ini di dunia sudah menjadi negara rujukan untuk semua orang nak menipu, datanglah Malaysia. Kalau dulu orang nak menipu, orang merujuknya di Zimbabwe, orang rujuk pada Mugabe. Sekarang tidak, kalau nak menipu dia merujuk pada Najib Razak kerana banyak jenis penipuan. Jadi inilah secara ringkasnya YB apa yang kita buat hari ini. Dan kita akan terus menghasilkan karya-karya di mana KKI ya, khususnya pada pilihan raya dulu kami banyak membantu di Lemah Pantai ya, membantu membuat program-program begini. Sekarang kita akan teruskan, dan kami sebagai kartunis kita akan terus bersama rakyat, dan kita akan terus menghasilkan karya-karya untuk membangkitkan kesedaran orang ramai. Itu yang kenapa kita adakan hari ini. Dan itu saja yang saya nak sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Saudara Cham. Terima kasih Saudara Juna. Mungkin kita nak dengar sikit apa kata-kata ucapan daripada YB, terutamanya tentang apa yang dikatakan penipuan pilihan raya, dan terutama sekali apa yang berlaku kebelakangan ini, di mana penipuan dilakukan secara terang-terangan dan nampak sangat bahawa Barisan Nasional dan UMNO khususnya ingin berkuasa selama-lamanya. Saya minta YB untuk memberikan sedikit kata-kata dan ucapan. Dipersilakan YB. Yang mati, yang sunat, dan juga seluruh teman-teman dengan khusus kajian membantu menenangkan saya dengan lepas. Sama lupa warga Malaysia. Tadi sahaja tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saudara lagi, Panakam, Malay, Nyamet, Kajahau. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kelewat. Tetapi sebelum program ini, saya telah menghadiri satu siaran filem yang amat bermakna, iaitu berjudul Five Broken Cameras. Filem ini telah dihasilkan oleh salah seorang warga Palestin
dan ia menceritakan kehidupan mereka selama 5 tahun di kampung Bilin. Kampung di mana tentera Israel dan kerajaan Israel menggunakan sedaya mungkin untuk merampas tanah dari hari ke hari dengan menggunakan undang-undang yang tidak boleh diterima oleh akal dan juga keadilan. Jadi tentunya bila saya menonton filem tersebut, yang saya ingin kongsi di sini, contoh perempuan. Ya, mungkin saya menang di kursi saya, alhamdulillah, berkat keberanian ramai pihak, berkat majoriti yang besar ya. Walaupun kita hasilnya tinggal dengan defisit 2,200. Setiap undi awal itu defisit. Kerana sebelum pilihan raya sebelumnya, sama ada pilihan raya ke-12, raya ke-11, kalau undi awal, undi polis, itu kurang-kurangnya 30% dimiliki oleh pemerintah. Tapi dalam pilihan kali ini, kita bercakap lebih 200,000 undi. 200,000 undi dan kesemuanya macam peristiwa kita kalah lah. 1,300 undi awal, undi polis di Perak, Pitu dan semua kursi-kursi parlimen. Jadi bila saya nampak cabaran yang kita hadapi dengan penipuan sama ada dengan penggunaan dawat kekal yang dijanjikan untuk pengundi awal 7 hari, tapi menerusi laporan-laporan polis yang dibuat oleh sama ada tentera, isteri anggota tentera, jelas ternyata ianya tidak begitu. Jadi banyak penipuan ini mereka lakukan, termasuklah dengan undi-undi awal yang sedang kita persoalkan. Dan terakhir sekali tentang keputusan 28 kerusi parlimen, tuan-tuan dan puan. 28 kerusi yang bawah 2,000 majoriti. Ramai yang menyatakan, kenapa harus kita beri desakan besar-besaran? Saya kata kenapa? Kerana kalau kita tidak berikan mesej jelas kepada SPR yang sekarang dilihat sebagai salah satu komponen parti pemerintah, maka kita tak mungkin dapat lihat kebebasan dan hak rakyat, kemahuan rakyat itu terselahkan terjelma. Selepas ini SPR akan menjanjikan persempadanan semula. Tuan-tuan puan, mereka tak perlu 2/3. Mereka hanya perlu kerusi simple majority. Maksudnya kalau di Sungai Besar, di mana kita tahu Sungai Besar itu Tokoh UMNO, dia boleh bahagikan jadi 2 kerusi, dia ambil cantumkan Ampang dan Pandan kepada 1 kerusi. Jadi effectively the number of seats garnered by the opposition will be lessened. Jadi pada saya, kalau kita tidak berikan cabaran undang-undang, tidak berikan cabaran menerusi demonstrasi, tidak berikan cabaran menerusi parlimen, maka tak mungkin kita dapat melahirkan demokrasi yang benar-benar hidup di Malaysia ini. Bila saya sebut parlimen itu, kenapa? Nak bagi tahu perjuangan akhirnya bukan perjuangan yang pendek. Saudara Zunar, kalau saya boleh ingat ya, sejak tahun 1998, hari ini dapat kita wujudkan kumpulan kartunis independen. Dan kerana Saudara Zunar bukanlah seorang megalomaniac, maka hari ini dalam eksibisi dilampirkan, ditunjukkan lagi muka-muka baru, kartunis-kartunis baru. Kerana apa? Dalam sebarang perjuangan harus ada generasi yang akan datang, kumpulan-kumpulan baru yang wujud untuk memenangkan keadilan. Maka bila saya begitu terkesan ya, melihat perjuangan si kampung Bilin itu, di mana ada tuan punya badan yang membuat rakaman ya. Dia tinggal di kampung tersebut. Setiap seorang adik-beradiknya ditangkap oleh tentera Israel ya. Kerana apa? Kerana mereka menghalang penaklukan usaha untuk mengambil alih tanah dan kampung mereka sendiri. Jadi saya nampak dalam 5 tahun disusun gerakan yang tidak ganas, disusun gerakan yang aman, walaupun mereka ditangkap dan sebagainya. Jadi pada saya, kita boleh belajar dari semangat yang mereka tunjukkan. Ramai warga negara Malaysia yang balik pulang untuk mengundi demi perubahan. Tapi yang kita diberikan apa? Janji rekonsiliasi yang menghina masyarakat Cina. Janji rekonsiliasi yang mengajar kita nak benci orang lain. Dia ajar kita benci DAP sejak azali. Tapi bila dah bilang undi Cina